apa ni, the many part of the orang kata hal-hal berkaitan dengan pengurusan pelajar, pengurusan kelas, pengurusan markah dan sebagainya lah. So itu yang kita cuba buat kat sini lah. So selain daripada itu, sebenarnya tutor tu dia boleh fokus pada actual skill yang dia boleh buat, sama ada dia rekodkan dia punya video untuk dia mengajar. Contohnya subjek matematik dia ada 10 topik. So dia rekod 10 topik tu, let's say 10 jam, 1 jam per topik tu. So kerja dia cuma upload dekat kita punya sistem ni. Jadi seterusnya selepas tu dia monitor je. Dia monitor berapa ramai pelajar yang masuk kelas dia tu, yang tengok video tu, berapa hours dah video tu dah ditengok, kat mana biasanya pelajar tu terpaksa ulang tayang video, contohnya topik ke-5. Ramai pelajar dia boleh nampak duk ulang topik tu. Jadi mungkin dia boleh ambil pendekatan kat sini, sama ada topik tu terlalu susah ataupun cara penerangan dia tak ada topik tu silap. Jadi dia dah ada satu indikator kat sini, dia boleh dapat satu feedback secara jelas lah bila dia melihat sistem kita ni. Jadi itu kalau dia record video. Kalau dia buat kata live class, contohnya live class, bila dia on satu kelas tu, dia boleh nampak berapa ramai yang live pada waktu tu. Itu maksudnya dia dapat live feedback lah. Berapa ramai yang engage, berapa ramai yang berinteract. Mungkin masa dia buat live class tu, dia boleh bagi live quiz. So kat situ dia boleh tengok interaction pelajar yang participate pada kelas dia tu. Dan begitu jugalah kalau dia pergi, maksudnya kalau ada pelajar nak book untuk dia datang ke rumah, belajar ke rumah pun dia boleh manage kat situ. So daripada sini tutor tu dia boleh manage dia punya schedule tu dengan mudah lah. Jadi dia boleh tumpukan pada pembangunan konten yang dia mahir. Sebab kadang-kadang cikgu ni kalau kita nak bagi pengajar ni, kalau yang bukan cikgu lah, kalau cikgu mungkin dia dah mahir ataupun syarah dia dah mahir tentang pengurusan-pengurusan ni, tapi kalau ada orang yang tak mahir, orang tu dia mungkin pandai sikit dia nak mengajar. Tapi kalau dia tak mahir tentang pengurusan markah, pengurusan pelajar, kadang-kadang benda tu akan menyebabkan usaha dia terbantuk lah. Jadi dia rasa susah. Jadi sistem kita yang kita buat ni menyenangkan perkara-perkara berkenaan lah. So itu secara dasar lah. Secara dasar apa yang sistem kita buat ni. Satu lagi, kita juga ada universiti. Cuba tengok ni, Syura, untuk kita ada untuk pelajar, untuk student dan juga untuk universiti. Okay, so ini untuk universiti. Contohkan universiti pun boleh juga. Kalau katakan universiti nak gunakan sistem ni untuk pensyarah dia pun boleh. Kalau kadang-kadang apa yang berlaku adalah setengah universiti tu pensyarah tu dia guna pelbagai sistem. Ada pelajar dia guna Zoom, ada pelajar guna Google Meet, ada pelajar guna Microsoft Teams. Jadi kadang-kadang di pihak pelajar ni, bayangkan kalau pelajar tu dia ada 10 subjek kena menggunakan 10 teknologi yang berlainan untuk dia hadir session pengajaran tu. Jadi mungkin untuk pelajar benda tu mungkin instead of dia belajar ilmu tu sendiri, dia terpaksa belajar nak menggunakan pelbagai teknologi daripada Zoom kepada Microsoft Team Viewer kepada Google Meet dan sebagainya. Mungkin itu menjadi satu kekangan untuk pelajar. Tapi kalau gunakan sistem ni, maksudnya kita guna satu sistem je. Satu sistem untuk belajar mungkin di luar kelas ke ataupun nak belajar dalam kelas pun boleh. Kita boleh bagi boleh set up untuk organisation untuk gunakan lah. So yang ni untuk organisation ni macam blackboard lah, blackboard yang setengah universiti gunakan ataupun muda kan. Tapi apa yang kita cuba buat ialah kita cuba pemudahkan dari segi ease of use lah. Kalau blackboard dan muda tu mungkin setengah pensyarah mungkin dia rasa, setengah pelajar pun mungkin dia rasa agak susah untuk buat kalau dia tak mahir. Tapi untuk kita ni kita cuba pastikan dia punya indeks penggunaan tu mudah lah. Mana ease of use, mudah, dia punya interface pun simple. Jadi dia senang untuk dia mencari ataupun organizekan dia punya ni lah, dia punya penggunaan lah. Jadi itu untuk organisasi lah kan. Tapi tentunya kita punya major market yang kita untuk peringkat awal ni yang kita cuba nak target ialah market luar dahululah, pelajar sekolah, pelajar universiti dan juga orang awam lah yang ingin mempertingkatkan skill mereka lah. Terutamanya sekarang kami melihat ramai orang nak belajar programming contohnya, nak belajar mengenai blockchain. Kadang-kadang benda-benda baru ni
benda tu tak ditawarkan lagi di universiti. Jadi platform pada kita lah, platform kami lah sebenarnya akan jadi pemudah cara. Jadi kalau ada orang yang mahir contohnya blockchain, dia nak ajar cara penggunaan, cara coding certain coding dalam blockchain tu, dia boleh guna platform ni untuk ajar. Ataupun untuk khusus-khusus yang menawarkan sertifikat lah, contohnya Microsoft ke, Adobe certification ke dan sebagainya lah. So itulah sedikit mengenai apa yang kami cuba lakukan. So apa yang setakat ni bila yang kita nak lakukan ialah step seterusnya ialah kita nak buat survey jugalah. Kita nak buat survey supaya kita dapat data yang lebih, orang kata yang lebih tepat lah. Sebab sebelum ni bila kita bina ni kita based on apa yang industri buat, dan kita baca beberapa literature lah mengenai online learning ni. So tentunya data yang kita ada tu tak berapa kukuh lah ataupun just assumption. Tapi kali ni kita nak cuba dapatkan data, mungkin data yang lebih jelas. Kita nak supaya kita boleh set direction kita. Sebab kita dah siap kita punya platform ni, tapi setakat ni kita tak tahu sama ada benda ni orang kata assumption kita ni betul atau tidak kan. Kita rasa ini yang orang nak. Tapi sama ada okey ke tak, kita pun tak pasti lagi lah, unless kalau kita release to the mass, bila dia cuba, dia test ke, baru kita tahu exactly apa sebenarnya lah directionnya. Tapi langkah awal yang kita nak buat ialah kita nak buat survey dulu lah, survey pada institusi pengajian tinggi, institusi-institusi yang ada. Kita nak tengok dahulu apa orang kata pendapat awal lah ataupun general view mengenai online learning buat masa sekarang, dan dengan data tu nanti kita boleh tahulah apa direction kita untuk beberapa tahun yang akan datang lah, sama ada kita boleh stay pada apa yang kita buat sekarang ataupun kita perlu pivotkan kepada direction yang lebih lain. So itu kita punya sekarang kita punya status lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya respon? Boleh. Okey. So terima kasih Cik Faiz, terima kasih Cik Siti Isyirah, Cik tu puan saya tak pastilah, Cik kot Okey. So terima kasih daripada syarikat Laduni Teknologi betul Ya betul. So actually untuk pengetahuan semua, actually saya pun tak tahu you all punya approach ni macam mana, sebab saya hanya dapat melalui satu mesej yang diberikan oleh Tuan Syed. Ya saya. Okey, di mana Tuan Syed kata yang bahawa dia recommend untuk berjumpa dengan saya dan tim melalui Puan Intan Syafinas daripada Department JMSK lah. Okey, Puan Intan ada ke dalam kita punya? Saya nampak ada Puan Intan ni. Ada. Okey, so Puan Intan lah sebenarnya yang recommend. Ada saya. Yang recommend pada Ilmi, betul kan Puan Intan? Ya saya. Ya betul. Sebab saya pun pasti saya punya tim ketua penyelaras ni pun terkejut apa sebenarnya meeting ni sebenarnya. Sebab saya pun didatangi oleh satu mesej yang mengatakan bahawa dia boleh memberikan satu perkhidmatan untuk pengetahuan semua. Memang kami ada sedikit bajet warren yang diturunkan oleh HQ untuk kita belanjakan untuk pembangunan bahan digital yang dipanggil sebagai P64. Memang ada bajet yang diturunkan. Dan kami punya tim ni sebenarnya memang kena membelanjakan dan membuat aktiviti daripada duit tersebut. Itu memang betul. Tapi yang you all datang ni right time memang masanya tepat lah sebenarnya. Cuma dari segi apa kalau yang saya faham untuk pengetahuan semua, saya pun first time ni yang arrange kan ni dan saya dapat satu mesej, kemudian saya minta SU tolong arrange kan, sebab kita memang kalau dapat nak belanjakan duit tersebut memang kita perlukanlah syarikat-syarikat yang ada di perolehan untuk boleh bantu kami menjalankan satu perkhidmatan pembangunan bahan digital untuk kita bangunkan. Untuk pengetahuan Cik Faiz dan juga Puan Siti, Cik Siti, sebenarnya kami memang ada KPI untuk dicapai dalam e-learning, iaitu antaranya ialah video PDP, e-book, kita kena bangunkan YouTube channel dan juga video pelaporan. Itu KPI kami lah. Dan kita kena juga ada bahan, kena menyediakan kursus-kursus
flip classroom kepada pensyarah-pensyarah. Itu antara kami pada KPI dan itu adalah bidang tugas kami di pembelajaran di Politeknik Limau. Okey, walau bagaimanapun, untuk LMS yang dicadangkan yang kita panggil sebagai Learning Management System, LMS yang you all cadangkan ni, ataupun kita panggil sistem pengurusan pembelajaran untuk pengetahuan syarikat syarikat Laduni, Laduni teknologi. Betul. Untuk pengetahuan syarikat Laduni, sebenarnya Politeknik seluruh Malaysia telah ada sistem yang dipanggilkan sebagai SIDOS. SIDOS itu adalah singkatan bagi Curriculum Information Document Online System, di mana LMS ini memang telah diprovidekan kepada seluruh politeknik di Malaysia yang dikawal oleh pihak HQ lah, iaitu bahagian BIPD, bahagian HQ lah, dia yang menguruskan dan perkhidmatan. Kita ni tahu sistem tu, kalau tak okey kita report kat dia, dia bagi. Kalau tak okey dia upgrade. Kalau tak okey juga dia konfigurasi. Itu antara kita kena respon pada mereka lah. Kalau ada sekiranya nak tambah apa-apa tu semua adalah menggunakan bajet HQ lah. Itu untuk pengetahuan you all lah. Okey. So selain daripada kita ada satu sistem SIDOS, kita juga ada satu sistem di bahagian MS Team yang kita telah, pihak HQ pun telah langgankan untuk pensyarah-pensyarah di seluruh Malaysia, politeknik lah, termasuk Politeknik Merlimau. So kita punya MS Team adalah antara alternatif. Selain pada SIDOS, kita juga menggunakan MS Team. Okey, yang baru sekarang telah diperkenalkan oleh pihak HQ yang dipanggil Google Workspace, juga telah diperkenalkan kepada kami, iaitu Google Workspace for Educator. So ada 3 LMS yang telah diperkenalkan oleh pihak HQ kepada kami para pensyarah Politeknik seluruh Malaysia. Itu yang senario yang berlaku sekarang lah. Okay, so bila soalan saya dekat sini, sebenarnya tujuan you all approach kita sama ada you all nak minta Politeknik Merlimau membeli you all punya sistem, atau you all target pensyarah-pensyarah secara personal membeli you all punya sistem. Ada 2 lah soalan. Kita punya soalan saya kepada pihak Laduni, sama ada you all nak minta suggestkan sistem ini dibeli oleh Politeknik Merlimau, atau you all minta pensyarah-pensyarah secara individu beli sistem ni. Soalan saya lah sekarang. 2 soalan. Okey. Saya jawab ya. Hello? Dengar tak? Okey. Okey. Politeknik Merlimau melanggan pada you all ataupun pada pensyarah you all nak target siapa yang nak gunakan, sebab sistem ni saya tengok bagus sebab nampak dia punya sistematik pun lebih sistematik lah daripada sistem kami yang ada. Tapi dia semua memerlukan bayaran yang saya tengok ada amount tertentu bayaran yang perlu kita bayar. Okay, so soalan saya tu ada tu lah. You all punya target apa sebenarnya? Okey. Saya kena jelaskan kat sini lah. Buat masa sekarang sistem kami ni, kami masih lagi dalam pembangunan. Jadi belum lagi untuk dijual sebenarnya. Kita tak cuba jual untuk politeknik ataupun pada pensyarah. Pasal dia masih lagi dalam beta lah. Jadi apa yang sebenarnya tujuan kita hari ni, jadi bila kita dengar yang politeknik ni, dia dah orang kata roll out dia punya LMS system. Dan mungkin ke depan lah dalam pengajaran online ni. Jadi apa yang kita nak buat kat sini ialah kita nak buat survey sebenarnya. Kita nak survey kita nak cari sampel survey lah. Sampel survey pertama sekali lah pada pengajar. Bila pengajar dah pernah mengajar secara online, dia dah guna Google Workspace ataupun dia gunakan SIDOS ataupun MST yang macam yang doktor cakapkan tadi, kita nak survey dia punya, kita nak tahu apakah pengalaman dia lah. Daripada input-input tu kita nak tahu pensyarah ni sendiri macam mana cara dia mengajar, kesesuaian pengajar keadaan sekarang, dari segi teknikalnya, dari segi mungkin emosinya, semua kita nak tahulah daripada survey tu. Begitu juga dengan pelajar. Kita nak tahu pelajar pula macam mana bila dia dah di-roll outkan sistem ni sepanjang mungkin dalam tempoh 18 bulan yang sudah, dan bagaimana dengan akan datang, adakah mereka masih lagi nak guna secara online, mereka selesakah mereka dan sebagainya lah. Jadi kita sebenarnya kita nak buat survey. Jadi daripada situ kita nak dapatkan sampel pada mereka yang telah menggunakan lah. Kita nak tahu sekarang ni
ground punya sentimen. Ground punya sentimen bagaimanakah pengalaman menggunakan sistem, tak semesti sistem kita nak tahu pengalaman guna sistem orang lain ni macam mana. Jadi dengan data yang kita ada nanti, dengan data yang kita perolehi nanti, apa yang kita nak buat ialah kita nak tambah baik kita punya sistem lah. Kita nak tambah baik kita punya sistem, sebab sistem kita ni nanti kita harap akan dapat digunakan untuk semua orang lah, sama ada orang awam, guru ke apa ke, ataupun universiti sendiri. So daripada situ baru kita akan tambah baik. Jadi apa yang Puan nampak tadi, apa yang kita buat ini sekarang ni, kita guna sistem kita berdasarkan data yang kita ada sebelum ni lah. Feasible study yang kita buat, literature yang kita baca dan juga kata pengalaman daripada kawan-kawan kita daripada industri lah. Tapi dalam peringkat sekarang ni kita dah peringkat akhir dalam beta development ni. Kita ada di peringkat kita, strategi kita ialah kita kena, sebelum kita mutamatkan sistem kita ni, kita nak kena dapat satu lagi data, iaitu data yang hak data ni daripada pengguna, pengajar ataupun pelajar. Bagaimana sentimen mereka terhadap pembelajaran secara online ni. Supaya apa? Supaya dengan data yang kita ada nanti baru kita boleh confirm. Should we stay gunakan sistem kita ni? Should we pivot? Ataupun sepatutnya kita ubah. Jadi dengan data tu sebenarnya yang kita nak sebenarnya. Jadi itu yang kita nak minta bantuan lah daripada pensyarah UPSI sendiri, doktor sendiri, dalam untuk kami reachkan sampel kita lah, sampel data kita nanti. So itu tujuan kita sebenarnya. Okey, maksudnya sekarang apa yang you all nak, kita hanya jawab soal selidik, betul? Ya, betul. Okey, soal selidik ni yang you all perlukan ialah untuk menambah baik you all punya sistem ni lah, LMS ni, betul? So daripada sampel kajian yang daripada kami bagi nanti, you all akan tambah baik lah you all punya LMS itu sebenarnya yang tujuan you all. Ya, betul. Okey. Tapi kalau kita tengok LMS you all ni ada bayaran-bayaran, sama adakah apabila siapa nak guna, kalau siapa nak guna mestilah dia kena upload apa semua bahan-bahan dia baru dia tahu bagus ke tak bagus benda ni, betul tak? Betul. Betul. Okey. Benda ni kalau nak, maknanya LMS ni kalau mereka yang nak test dia perlu faham benda ni, explore lah benda, explore you all punya feature yang ada ni kan? Ya. Betul. Okey. So berapa sampel kajian tu diperlukan? Sebab saya tak yakin semua pensyarah akan menjawabnya, sebab benda-benda alangkah kami punya sistem CIDOS pun sendiri tak semua orang familiar dengan apa yang ada. Okey. Sebab satu LMS ni kita pun tahu nature kita punya staff ni bukan semuanya IT base ataupun computer base ataupun suka base computerized ni semua, sebab ada yang juga yang manual. So untuk nak dapatkan sampel kajian semua memang saya pun sendiri angkat tangan. Saya rasa saya punya staff pegawai-pegawai ni pun angkat tangan kot, tak mampu kot nak ni. Sebab benda ni adalah satu sistem yang kata orang kena explore. Tapi dari segi kita punya nak dapatkan survey kita ni just tak perlu pun sebenarnya nak gunakan survey, kita nak tahu sentimen dulu. Sentimen ada you all nak survey dari segi design dia, interface dia, betul? Itu saja. Tak. Belum lagi. Kita nak survey dari segi sentimen mereka yang menggunakan yang experience online learning ni. Jadi dia boleh ceritakan daripada pengalaman dia lah. Contohnya pengalaman dia kalau guna sistem yang ada ataupun dia mungkin dia memang tak suka, dia cuma suka manual. Tak apa, dia pun boleh jawab soalan tu. Kan? Dia boleh jawab. Jadi at least kita tahu mungkin dari segi sampel yang mana yang tak pernah guna ataupun tak suka guna, kita tahu macam mana dia punya jawapan lah. Kat situ. Tapi apa yang sampel yang kita target sekarang ni ialah untuk pelajar tu minimum kita target dalam 30 orang lah. Setakat 30 orang lah. 30 orang. Kalau boleh macam pengajar tu kita nak dapatkan dalam 30 orang minimum sampel, tapi terpulang lah berapa yang kita boleh dapat sebenarnya. Kalau biasanya kita buat kajian-kajian yang macam ni, biasanya you all ada kesediakan token. Minta maaf lah saya tanya. Ada kesediakan token ke atau apa, sebab benda-benda macam ni you all daripada syarikat mungkin ada ke
kalau kita nak tanya, ialah benda-benda ni kan satu survey kan, survey yang kata orang melibatkan kalau kita tak boleh nak paksa lah student dan juga pensyarah kita untuk ni siapa yang winning dia akan okey. Tapi saya rasa 30 tu sebenarnya amount dia kecil juga sebab kami punya yang pegawai-pegawai pun ada lebih kurang, kita sekarang ada 16-17 dan tu campur dengan yang jabatan punya adalah boleh, tapi kita tak pasti mereka willing ke tidak untuk ni. Tapi kita tengoklah kalau itu yang saya tanya, kalau you all ada macam sediakan apa token ke ataupun memang just saya share je bergantung pada siapa yang nak jawab atau tak jawab atau macam mana tu. Sebenarnya terpulang mana kita pun perlukan feedback daripada doktor jugalah. Maksudnya kalau macam doktor cakap, kalau macam kita tak bagi token mungkin ada yang tak nak jawab, ataupun ada yang tak jawab. Kalau kita bagi token mungkin kita boleh dapat sampling tu lebih cepat dan sebagainya lah. Kan mungkin doktor boleh cadangkan pada kita sebenarnya. Kita terbuka sebab kita punya objektif sekarang ni macam mana nak dapat data tu. Jadi berapakah jumlah yang sesuai? Sebab apa? Sebab contohnya kalau kita bagi sikit sangat mungkin nanti dia jawab lebih kurang. Kalau kita bagi banyak sangat dia terlampau favorable pula. Macam mana? Jadi kita perlukan nasihat doktor lah, pasal biasanya yang mengenai dapatkan sampel ni orang kata pihak akademik lebih tahu sebenarnya. Betul. Mana nak advise sampel ni gitu supaya dia tak bias ke macam mana kan. Sebab sampel kajian ni betul, kalau kita nak dapat yang betul-betul kita perlukan komitmen daripada responden itulah menjawab betul-betul. Sebab kalau kita tak ada bagi apa-apa semua pun dia akan jawab ABC mana yang dia dan dia lah tekan. Tak semuanya macam ni. Tapi ada juga yang bagus juga, kita pun tak nafikan. Mana tahu rezeki pun dapat yang bagus, kita pun tak tahu kan. Sebab di pengalaman saya bila kita buat kajian ni nak dapatkan responden ni macam-macam orang kita akan tengok kan, jumpa kan. Betul. So dari pihak saya kalau kata matlamatnya adalah untuk dapatkan respon, itulah saya punya. So tak tahulah daripada pegawai-pegawai ketua penyelaras e-learning jabatan ada nak respon apa-apa tak? Boleh bagi pandangan? Ya, Cik Muhammad Hidayat ni, Cik Muhammad Hidayat cakap untuk sediakan questionnaire Google Form dan boleh mohon kepada pengarah PPM ataupun timbalan pengarah akademik PPM. Ya. Once kita settle kita punya soalan nanti, kita akan buat Google Form. Betul. Dan Google Form ni boleh kita akan boleh diserahkan pada doktor ke ataupun pada siapa yang doktor rasa boleh kita panjangkan lah. Boleh. Kita dapatkan respon tu. Kan. Jadi berbalik pada apa yang doktor cakap juga, mana doktor pun boleh nasihat kat kita lah kalau kita perlu sediakan token ke atau tidak. Untuk memastikan, let's say kita letak jangka masa untuk kita dapatkan sampel ni mungkin seminggu ataupun 2 minggu. Jadi doktor pun boleh advise kita lah. Okey lah, dia tak ada masalah benda tu bila Google Form. Tapi betul lah apa yang Cik Hidayat cadangkan tu sebenarnya. You all pun boleh melalui pengarah, hantar pada pengarah, atau timbalan pengarah, hantar pada pengarah, timbalan pengarah melalui pengarah, minta mereka semua respon untuk survey yang you all jalankan. Tapi bila tak ada PIC yang handle, dia akan just hantar yang respon, tak respon pun dia ada kekangan dekat situ lah, kita nampak. Tapi kalau kata you all bagi nanti untuk minta e-learning tolong surveykan, tanyakan, itulah saya akan cubalah tengokkan sebab nak sampel tu 30 je kan. Sampel tu 30 lah, pengarah pengajar 30, pelajar 30. Itu minimum sampel yang kita cuba target lah. Baik. Okey, yang ketua penyelaras yang lain ada lagi pandangan selain Cik Hidayat tadi? Mencuba.
betul. Okey, saya tambah sikit. Apa pendapat Cik Hidayat tu memang betul sebabnya kalau you all tadi, bila saya tanya itu soalan pertama saya tadi, bila you all tak bagi kita test run, macam mana kita nak bandingkan yang LMS kita ataupun you all punya yang baik? Itulah kalau nak banding. Tapi kalau you all just soal sedidik, you all just nak minta apa sejarah kami punya pengalaman-pengalaman, so benda ni kita tak adalah bandingkan. So ada dua questionnaire yang berbeza lah perlu diberikan. Pertama ialah kita tanya past question, apa pengalaman-pengalaman. Tapi bila yang Cik Hidayat cakap maksudkan tu tadi, kita nampak dia buat perbandingan. Maknanya kita, LMS kita macam mana, LMS you all macam mana. Dan siapa yang nak gunakan you all punya LMS ni boleh cuba tengok macam mana. Yang itu yang saya nampak macam setuju jugalah apa Cik Hidayat cadangan tadi. Baik. Saya rasa cadangan yang bagus juga sebenarnya. Boleh kami terbuka, kita boleh sediakan akses lah. Kita boleh sediakan akses kepada mana pensyarah yang nak cuba pakai sistem kita. Nak tengok macam mana kita punya class management punya tu pun boleh sebenarnya. Boleh, kita boleh buat dua bahagian soalan. Satu soalan untuk menjawab survey biasa. Yang kedua adalah bahagian untuk bagi dia pensyarah lah, test run dan tengok macam mana. Boleh buat? Ya. InsyaAllah. Ada lagi cadangan daripada yang lain ke? Cik Fihan cakap sediakan link video bagaimana untuk LMS ini berfungsi. Ya, pun samalah, saya ingat sama ada kita, saya rasa better kita bagi akses pada sistem tu. Jangan risau. So buat masa ni memang kita tak charge apa-apa. Kita just, sebab dia masih lagi test run. Kita nak tahu buat masa ni sama ada, yelah, sebenarnya kalau kita ikut kita punya sistem pun, kita punya perancangan awal lah kita nak untuk orang join adalah free. Cuma bila dia start charge, contohnya dia start charge pada pelajar sejumlah bayaran untuk masuk kelas dia tu, barulah kita ambil commission lah di pihak syarikat, kita ambil commission. Jadi biasanya untuk cikgu sendiri kalau dia nak masuk, kalau contohnya dia nak buat kelas free, so dia free je lah dia pakai. Dan selagi dia tak charge, kita pun tak charge. Pada dasarnya memang sistem tu kita nak bina macam tu. Kan, jadi dia win-win situation sebab kita nak orang menggunakan sistem kita. Jadi bila kita nak, orang kata kita nak dapatkan orang pengguna tu, kita kena bagi free tier lah. Kecuali kalau dia start charge orang. Dia seorang kita ambil commission. Itu pada dasarnya sistem yang kita nak cuba buat lah. Okey. Ada lagi ke cadangan yang lain? Puan Aileen ke, Puan Roza, Puan Intan sendiri ada cadangan? Yang membawa sistem tu, kan ada cadangan? Assalamualaikum Cik Faiz, nak tanya Ya, saya. Daripada apa yang saya nampak lah dan saya dengar daripada penerangan Cik Faiz pasal sistem ni, kalau saya katakan dia macam macam LMS yang kami apply dekat dalam politeknik sendiri, maksudnya kita pengguna tu memang ialah sebab kami pensyarah memang dapat platform yang memang katakan free lah kan, memang free, user boleh guna bila-bila, dan pelajar pun bila login masuk tu memang bila dah didaftar masuk sebab dia dah bayar yuran, so memang dapat free lah kan. Tapi sebabkan platform yang Laduni Teknologi bangunkan ni sebab dia untuk penggunaan ramai, dia macam dia lebih mirip pada macam contoh macam apps sekarang yang kita pakai lah, macam Grab, Grab, Foodpanda, macam contoh bila nak cari makan, so kita cari kat situ ada menu, ada cari berapa barang yang kita nak, berapa makanan yang kita nak, kita beli, and then kita dapat macam tu. Sama lah juga macam LMS yang syarikat teknologi Laduni nak apply kan ni. Contoh kalau pelajar nak cari tuition maths,
cari dekat apps yang dibangunkan ni. So tengok fees yang ada and then ambil bayar and then boleh online lah, sama ada nak online ataupun nak cikgu datang ke rumah. Macam tu ke? Daripada Ya. Sebenarnya kalau ikut apa yang kita nak buat ni, kita bukanlah kita nak, orang kata dari segi kita punya dasar bila kita gunakan sistem ni, kita bukanlah orang kata nak cuba lawan contohnya universiti punya LMS system. Sebab universiti LMS system tu dia dah integrate dengan dia punya kata academic management student punya tu. Okey, dia cuma dari segi ni dia menjadi complement lah. Complement dari segi mana? Contohnya ada certain subject yang pelajar tu belajar. So dia belajar lah, maksudnya dia kelas dia lecturer tapi dia nak cari orang kata skill lain. Dia contohnya kalau dalam platform ni contohnya accounting, dia belajar pasal accounting. Kalau kat kelas dia memanglah akan pergi pada cikgu account dia. Tapi kalau dia jumpa dalam platform ni, dia ada professional account mengajar macam mana nak buat testing contohnya. Dia berminat. So dia berminat dan dia join kelas tu. Dengan apa yang pelajar dapat daripada sini ialah dia dapat orang kata ilmu ataupun experience, skill yang di-sharekan oleh professional accountant. Tentang mengenai subjek testing, tax lah contohnya. Mengapa mencari SST je dulu, GST ke apa, dia akan dapat orang kata direct instead of tambahan daripada apa dia belajar daripada classroom. So secara tak langsung sebenarnya platform kita ni adalah komplement kepada apa yang pelajar dah ada sebenarnya. Dan setengah pelajar mungkin terpulang pada dia, mungkin dia nak cari skill-skill yang lain. Mungkin dia contohnya dia ambil pelajar account tapi dia minat certain subjek yang tak ajar di dalam dia punya universiti, tak ajar dalam dia punya kursus. Jadi dengan platform ni dia boleh belajar. Contohnya dia nak belajar pasal trading contohnya, dia boleh masuklah. Ataupun mungkin pelajar sastra tapi dia nak belajar pasal account. Okey, mungkin dia ada buat bisnes online tapi dia nak suruh pensyarah dia ajar pasal dia bukan ambil kursus tu kan. Jadi dia platform kita, dia boleh cari tutor ataupun mentor untuk ajar dia tentang accounting. So dari segi apa yang kita lihat macam yang Cik Safina cakap tadi lah, kita macam Grab lah, kita kata tuition for demand ataupun teaching for demand. Siapa you boleh demand sesiapa saja untuk ajar you whatever subject yang you nak. Dan hopefully bila kita punya platform ni grow bigger, dia akan mungkin siapa yang ada apa-apa skill boleh mengajar. Terutamanya sekarang lah. Dan kadang-kadang contohnya bila kita bina platform ni, lebih kurang setahun setengah yang lepas. Di saat tu masa kita bina platform ni, kita dapati ramai orang kena retrench. Contohnya AirAsia, lebih kurang 1,000-2,000 orang dia buang. Daripada jabatan audit, daripada jabatan marketing, semua dia buang. Jadi kita melihat kalau these people, dia orang ada skill tapi dia kena buang kerja. Jadi macam mana dia nak mempertingkatkan skill mereka? Ada setengah orang dia mungkin kalau dia dapat dia naik Grab, dia bawa Grab tapi tak semua orang nak bawa Grab. Jadi kalau orang tu kata dia ada skill tapi katakan dia mungkin dibuang kerja, dia kena retrench, mungkin dia boleh mengajar contohnya. Dia boleh mengajar. Jadi apakah platform yang disediakan untuk dia share dia punya ilmu? Dia mungkin professional auditor. Jadi dia boleh guna platform kita untuk ajar, okey saya nak ajar pasal tax, kelas saya pada sekian. Jadi mungkin ada pelajar universiti mungkin yang contohnya dia mungkin dalam kelas dia mungkin dia susah nak faham pasal tax. Jadi bila dia nampak ni berminatlah, yang ajar ni ialah mungkin bekas pekerja AirAsia dalam bidang audit ke bidang accounting dan sebagainya. So secara tak langsung dan sistem kita ni kita nak cuba komplement sebab kita tak nak ataupun sebenarnya dasarnya kita tak nak berlaga dengan LMS University. Pasal LMS University ni dah ada kekuatan dia dah. Jadi kita tak mampu sebenarnya nak menampung kekuatan universiti punya LMS. Cuma apa yang kita boleh offer ialah tambahan dari segi keselesaan student, dari segi mungkin pensyarah ataupun cikgu ataupun profesional yang nak cari pendapatan ataupun nak mengajar, nak mencari student ke apa dan sebagainya lah. So itu sebenarnya daripada dasar apa yang kita buat kat sini lah. Okey, Cik Faiz, bermaksud yang you terangkan tadi ni bukan satu LMS lah. Bukan LMS. Tadi sebut awal-awal macam LMS. So kita pun terus bear in mind bahawa benda ni adalah macam LMS lah. Okey? Yeah. Tapi kalau kata benda ni bukan macam LMS, dia adalah satu apps ataupun
kata platform tadi yang di mana semua perkhidmatan education ada di dalam sistem ini, betul? Ya, ya. Maknanya semua sistem dia akan macam lebih kurang macam yang kata tadi Foodpanda, apa makanan kita pergi Foodpanda. Maknanya education punya line, nak belajar apa pun ada dekat Laduni. Ini yang you all nak proposkan sebenarnya. Ya, betul. Sebab yelah, sebab lepas terang-terangkan kita bagi baru macam jelas lah apa yang you all nak. Sebab bila you all kata you all nak proposkan satu suggestion LMS, lain laluan dia. Tapi ini adalah dia kata sebahagian kecil kita punya sistem ni adalah LMS sebagai kecilnya. Tapi kalau dari segi besarnya dia sebenarnya dah jadi education platform lah, education app platform sebenarnya. Faiz, nak tanya sikit lagi Yes. Kiranya kalau macam apps yang dibangun web yang dibangunkan ni, maksudnya contohlah kalau macam saya ada minat nak mengajar benda yang bukan bidang saya, tapi saya ada kelebihan untuk mengajar. So saya pun bolehlah maksudnya jadi salah seorang pengajar untuk masuk dekat dalam ni lah, dalam aplikasi ni lah, kiranya macam tu. Betul. Dia seperti mana yang Cik Safina cakap macam web tadilah. Maksudnya Cik Safina platform ni adalah boleh daftar platform ni, tapi Cik Safina tak bekerja dengan kita. Cuma kita akan bantu dari segi, of course mandatory lah, dari segi bila orang bayar nanti kita akan bayar balik pada Cik Safina. Cik Safina nak promote you punya course, kita akan promotekan kan perkhidmatan tu. Okey, satu lagi Cik Faiz, saya nak tanya pasal sertifikat. Okey, contohlah kan kita ngajar ada subjek macam tertentu. Adakah macam pihak syarikat akan keluarkan sertifikat ataupun itu daripada segi pelajar lah. Mungkin dia nak sertifikat yang macamnya dia dah complete. Kalau macam pelajar SPM, dia ada belajar mathematics atau maths ke apa ke kan. So complete itu ada ke lepas dia settle belajar dengan cikgu tu, ada ke ada sertifikat yang dikeluarkan? Itu daripada segi pelajar lah. And then satu lagi yang saya nak tanya pasal dari segi student pula. Dari segi daripada pensyarah ataupun pengajar. Adakah orang yang nak apply untuk mengajar tu perlu ada kelulusan ataupun maksudnya dia bukan orang yang sebarang-sebarang untuk ajar. Maksudnya. Okey, baik. Okey, soalan pertama tadi mengenai certification of completion ada. Kita akan sediakan certification completion, maksudnya setiap pengajar yang mengajar ni dia boleh option lah sama ada dia nak bagi certification of completion pada pelajar kita. Tapi dari segi sistem tu memang kita akan buat secara automatik, dia boleh. Cuma nanti apa kita punya added value ialah kita punya certification tu ialah dia blockchain based certificate. Jadi setiap certificate yang pelajar tu ada, dia ada blockchain number dia lah, ada blockchain hash dia sendiri. Jadi apa yang buat ni kita harap pada masa akan datang dari segi value kita punya CJ ni nanti akan lebih bernilai lah, terutamanya pada pelajar lah bila dia ada blockchain based certificate nanti. So ini adalah benda yang kita melihat dari segi masa kehadapan, sebab kita melihat nanti sooner or later bila seseorang tu cakap aku ada ambil kelas contohnya ada ambil kelas account texting, aku ada ambil kelas texting. So dia akan ada pelajar ini complete kelas pasal teks dengan Laduni Services, cikgu sekian-sekian pada sekian hari bulan. So instead of its digital certificate, kita ada blockchain punya hash yang menunjukkan bahawa memang betul dia ambil benda ni, diproses pada sekian-sekian hari. So benda tu nanti tak akan dispute lah, memang orang akan yakin bahawa di CJ betul. So CJ tu bukan sekadar buat, orang kata boleh buat dengan Photoshop ke apa ke. So ini dari segi perancangan kita untuk CJ lah. Yang keduanya dari segi certification yang mengajar, buat masa ni kita dari segi dasar kita lah, kita just ambil minimum
minimum requirement untuk mengajar, minimum kata kita tak imposekan strict rules. Sebab apa? Sebab kita nak platform ni dia ditentukan oleh rating platform ni sendiri. Maksudnya nanti the platform itself, the student itself akan rate kat cikgu ni. Kalau cikgu ni pandai ajar matematik, so student dia akan rate dia. So dari segi dia punya ranking dekat platform, itu akan ditentukan oleh community ni sendiri. Mungkin di pihak kita, mungkin bagi subjek-subjek yang kata subjek-subjek teras lah, subjek-subjek yang menghadapi peperiksaan, mungkin kita akan impose cikgu matematik, okay, dia kena ada degree dalam bidang ni sekian. Kalau dia nak jadi cikgu matematik, ataupun sekurang-kurangnya dia ada yalah teaching permit ke apa ke, mungkin kat situ. Tapi untuk subjek-subjek lain, contohnya muzik contohnya, contoh subjek-subjek seni contohnya lukisan. Jadi mungkin kat sini kita dari segi regulation tu kita tak strict lah. Siapa yang rasa dia nak mengajar, mungkin dia boleh mengajar, mungkin dia boleh letak dia punya resume ke, ataupun dia boleh claim ke whatever dia pernah mengajar, dia pernah belajar di mana dulu. Okay, so kita biarkan kata benda tu ditentukan oleh pelajar tu sendiri. Kalau dia kata contohnya dia kata dia pandai ajar lukisan, dia ajar lukis portrait, tapi bila 10 pelajar dia masuk, pelajar punya komen dia ni tak reti melukis pun apa ke, so nanti biar community tu sendiri yang ratekan dia. Mungkin dia rate 1 bintang ke 10 bintang dan sebagainya. Itu yang kita nampak kat sini lah. Pasal kita tak nak kita sebenarnya dari segi laduni teknologi kita sediakan platform je. Kita tak nak menjadi satu institusi sebenarnya. Kita tak jadi institusi yang cakap CJ daripada laduni services. Bila CJ tu dikeluarkan, kita nak biar CJ tu dikeluarkan oleh encik sekian. Dia yang menjadi kata credibility tu pada cikgu tu. Dia yang mengajar tu. Ya saya. Tak apa. Dah. Terima kasih. Ya. Ya betul. Ya. Betul. Ya. Ya betul. Sekarang ni kita bangunkan lebih kurang macam itulah sistem kita. Maksudnya whatever transaction yang berlaku pada platform kita ni, kita akan ambil certain fees lah. Cuma jumlah fees tu kita belum tentukan lagi lah, sama ada kita nak ambil antara 20% ke 30%. Kita belum tentukan lagi. Tapi basically macam itulah, maksudnya setiap transaction yang berlaku. Pasal kita melihat kita yang menyediakan platform, menyediakan storage, menyediakan space. Jadi dari situ kita akan ambil fees lah. Bila dia menggunakan sistem kita. Tapi kalau contohnya kalau dia jual e-book dia jual selain daripada kita punya platform lah, dia ada Google Drive dia sendiri, dia ada platform lain. Itu terpulang pada dia. As long as dia guna sistem kita akan ambil percentage kat situ. Yang keduanya mengenai target market kita. Target market kita memang kita target sebenarnya pelajar dan pengajar sebenarnya. Secara dasarnya pelajar dan pengajar. Jadi kita tak strict pada pelajar politeknik ke pelajar universiti sekian-sekian. Asalkan dia pelajar, dia nak belajar dan orang tu nak mengajar. Dia ada skill, dia nak mengajar apa skill. Contohnya kalau dia ada skill nak menjahit ke apa ke pun boleh sebenarnya. Dia boleh guna sistem ni lah.
Cuma dari segi praktikalnya dia nak buat video ke, dia nak rekod cara dia menjahit ke, dia nak buat kata pembentangan ke, dia nak buat slide ke, itu terpulang pada cikgu tu sendiri. Cuma kita sediakan platform ni, style kelas tu macam mana dia nak buat live ke, dia nak buat video record dia terlebih dahulu ke, ataupun dia memang nak booking macam orang boleh booking dia pergi rumah. Dia tak nak buat record ke hadis dengan cikgu macam tu, dia nak datang rumah je. Kan? Mungkin ini masa akan datang lah. Sekarang ni mungkin orang tak berapa nak orang datang rumah lagi. Tapi mungkin pada masa mungkin 6 bulan akan datang ataupun next year, bila kita dah mula launch kita punya ni, cikgu tu sendiri datang rumah. Ajar dia one to one. Ada setengah macam tu. Adakah itu menjawab persoalan Cik Hidayat? Ya, betul. Betul. Ya. Ya. Hmm. Ya, sebenarnya satu memang idea yang bagus juga tu. Sebenarnya kita fokus, memang tujuan utama kita pun kalau boleh kita fokus kat Politeknik Merlimau dulu. Kita nak tengok mungkin pendapatan awal. So lepas tu nanti kita akan buka pada semua sampel-sampel yang lain lah. Sampel-sampel yang lain kita akan tengok dari segi kesesuaian itu macam yang saya nyatakan tadi. Data yang kita dapat ni akan menentukan sama ada kita nak stay at AAE sekarang ataupun kita pivot. Sebab macam yang Cik Hidayat tu cakap tadi juga, sebab dari segi kita nak cuba buat pada semua orang. Sebenarnya bila kita buat platform ni, pelajar sekolah boleh, pelajar universiti boleh, orang profesional pun boleh. Sebenarnya nampak bagus sebenarnya, tapi dari segi implementation nanti sebenarnya pun kita pun tak tahu juga sama ada how the market going to react. Sebab kita player kita kat Malaysia ni ramai. Jadi kita tak tahu sebab kalau kita tak fokus, mungkin nanti bila kita buat marketing tu dia terlampau besar, marketing dia tak ada fokus, mungkin market kita tak respon. Tapi kalau kita fokus, let's say kita fokus satu bahagian dahulu, mungkin market akan respon dengan lebih baik. Kan? Jadi dari segi tu kita sebenarnya kita tak tahu, kita masih dalam peringkat sama ada kita nak, masa saya cakap tadi, dengan data yang kita dapat nanti, kita akan buat keputusan sama ada kita nak stay at the east ataupun kita nak pivot ke arah lain sikit. Ke arah lain supaya kita tak direct compete dengan apa yang dah ada. Contohnya kalau kita lihat kompetitor yang kita ada sekarang, contohnya MC Plus yang tutor tu kan, itu kira memang top kat Malaysia ni. Kalau kita nak lawan direct dengan dia memang susah lah, kita tak boleh nak lawan heads on. Jadi adakah berbaloi kalau kita masuk market dia kan? Dengan yang lain macam pandai.com pun ada market dia. Jadi kita pun sebenarnya mengambil langkah berhati-hati untuk 6 bulan akan datang sebelum kita lancarkan produk kita lah. Bagaimana untuk kita strategi kita seterusnya lah. Itu memang dalam kita punya perancangan, kita punya ketetapan macam mana kita nak pergi nanti.
Macam itulah. Okay. So dah pukul 4 lebih. Okay, Cik Faiz, okay, apa kita dapat daripada perbincangan yang pertama ni, kita nampak mungkin Cik Faiz dan pihak Laduni punya syarikat ni memerlukan macam rakan kolaborasi lah sebenarnya kita nampak. Macam so kalau kita kata berminat untuk jadi rakan kolaborasi kami, jadikan kami sebagai satu test you all punya syarikat dan win-win situation lah, kami juga boleh dapat sesuatu daripada you all. Mesti you all pun IT based juga masing-masing, betul tak? Betul. Okay. So mungkin kita boleh bertukar-tukar win-win situation lah, maksudnya jadi rakan kolaborasi kami. Apa boleh syarikat ditawarkan, okay, selain daripada yang mula-mula saya cakap tadi token. Tapi kalau tak token pun mungkin you all boleh cadangkan satu kursus kepada kami secara macam yang terkini punya IT yang kata orang tu yang boleh manfaat pada kami. Lepas tu dalam masa yang sama you all boleh dapatkan respon pada kami. Yang itu saya nampak lagi bagus lah. Sebab kita saling perlu memerlukan, macam you all memerlukan kami untuk kita punya data-data untuk you develop. Dan kami juga memerlukan juga bidang-bidang di luar sana industri untuk bantu kami jugalah. Okay, so saya nampak kat sini kita boleh jalankan satu kolaborasi lah yang lebih bagus lepas pandemik. So pihak Cik Faiz boleh siapkan satu surat yang kata mohon berkolaborasi dengan e-learning kita. So dah tangkap satu e-learning kita, kemudian mungkin boleh cakap berkolaborasi, sudi jadi rakan kolaborasi. So dalam masa yang sama juga you all boleh cakap cadangan you all adalah you all tengah bangunkan satu apps ataupun platform dan kita nak jadikan Politeknik Berlimau sebagai kita punya test. Mungkin benda tu tujuan tu kena jelas lah. Baik. Serahkan pada pengarah kami, so pengarah kami akan minitkan dan mentionkan kita dah jumpa kali ini untuk laksanakan. Itu lebih baik lah sebab kita nampak bila kita ada nama rakan kolaborasi, so kita boleh win situation lah. Kita pun boleh so dengan kami pun dengan pengarah baru yang baru datang ni, kita pun lihat satu opportunity, mana tahu you all punya ni disambut kan, dan kami pun kita maknanya akan jalankan lah kita punya kolaborasi tu. Itu yang saya nampak lah. Okay, kita boleh bantu macam tu lah. So bila dah ada rakan kolaborasi, bila ada katalah you all boleh bagi share apa-apa ilmu yang you all punya yang terkini kan, boleh share pada kami. So kita nampak kat situ lah berlakunya win-win situation lah kita kat situ. Boleh Doktor, sebenarnya kami terbuka sebenarnya. Dan kami memang mencari-cari lah gerakan kolaborasi terutamanya, dan kami melihat, of course kami melihat ni satu opportunity yang baik lah, sebab bila kita buat online platform education ni sudah tentu bagus dan baik kalau kita ada hubungan rapat dengan stakeholder universiti ke kan, politeknik ke, itu mungkin boleh menjadi satu kelebihan untuk kita lah. Jadi saya terbuka lah, kami terbuka untuk boleh macam yang Doktor cakap tadi, untuk kita share satu benda yang win-win situation lah. Kita boleh dapat macam apa yang kita boleh nak, dan mungkin kita pun boleh bantu politeknik macam apa yang Doktor cakap lah. Mungkin share khusus ke ataupun apa yang nanti kita boleh ungkaikan kemudian, apakah untuk kita kolaborasi di masa yang akan datang. Baik. So kita dapat macam tu ya. Ya. So alhamdulillah, yang lain ada apa-apa lagi cadangan sebelum kita tutup dulu. So kita minta pihak syarikat Laduni halusi apa yang kami bincangkan tadi, dan nampak macam mana respon kami kan. So dah dapat cadangan-cadangan daripada Encik Hidayat, daripada Cik Firhan, mungkin ada lagi yang nak share pengalaman. So mungkin lepas tu boleh planning kan balik dekat kami apa benda yang biar yang jelas lah, maknanya apa yang you all boleh cadangkan pada kami dan apa yang perlu, perkhidmatan yang perlu pada kami dan apa yang you all boleh share. Sebab daripada pihak syarikat, you all yang tahu sebenarnya apa yang you boleh share pada kami.
Sebab macam pihak kami adalah satu institusi kerajaan di mana kita akan follow KPI yang diturunkan daripada pihak atasan lah. Ya. Baik. Saya Okay. faham. Faham Benda ni jelas lah sebenarnya. Jelas. Sebenarnya apa yang doktor cakap ni jelas lah tentang kerjasama yang kita ingin collaborate sebenarnya. Saya pun nampak lebih jelas. Sebab ni cuma nampak mungkin kita boleh kerjasama, nampaklah kerjasama tu. Tapi saya pun tak nampak lagi macam kerjasama macam mana. Tapi tak apalah, boleh. Nanti saya akan buat satu surat. Mungkin saya boleh cadangkan beberapa kolaborasi yang kita boleh buat bersama. Boleh, insyaAllah. So, ada lagi respon yang lain sebelum kita rasa kita boleh tamatkan Encik Fahim? Ya, boleh. Boleh. Ada lain ke sebelum kita tutup kita punya perjumpaan hari ini? Ya. Baik. Boleh. Setuju. That's why yang seperti saya cakap tadi, matlamat tu kena jelas. That's why yang saya pun hari tu masa WhatsApp daripada Encik Said tu, saya tanya apa tujuan you all sebab kita nak jelas. Bila jelas kita boleh tunekan ke mana tu lajulah. So bila kata nanti baru email baru apa, saya sebab bila kami ni sebenarnya hakiki kami mengajar untuk program Encik Faiz. So walau saya pun mengajar. Bila mengajar dan pengurusan tu akan ada bila kita akan pergi in out. Jadi bila kita free tu maksudnya kita willing untuk layan lah benda pengurusan tu. Jadi kena faham kat situ lah. So macam Cik Hidayat kata, kalau tujuan dah jelas, so kita terus pick macam ni. Okay, macam tu lah. Sebab semua pun mengajar, ada yang mengajar sampai 21 jam, ada yang sampai mengajar 22 jam. That's why saya faham Bukan MBA cakap 18 jam je Puan. Tidak. Itu secara syumulnya nampak. Syumulnya nampak cantik 16 jam. Betul lah 16 jam. Actually kami semua pun dah tak terlarat sebab dengan sistem macam-macam, dokumen macam-macam tu yang kita pun nak short and sweet lah. Short and sweet. Okay. InsyaAllah. So, terima kasihlah pada semua yang sudi luangkan masa dengan jadual yang ketat ni untuk sama-sama mendengar presentation Dadu ni. Dan mungkin insyaAllah lepas ni kita akan ada kerjasama yang lebih baik lah. Kita tak ada rakam Ada rakam tak? You all rakam ke? Tak rakam Tak rakam tak apalah, kita boleh ambil gambar sekejap. Boleh Ustazah Sharifah, boleh kita ambil gambar? Kita ambil gambar sikit. Ustazah Sharifah online ke? Buka Nanti lain kali kita jumpa kenal. Betul, mana tahu pandemik ni boleh datang ke tempat kami, boleh jumpa tengok Cik Fihan tu Cik Fihan. Saya punya kamera ni ada problem sikit ni. Okey, siapa yang ada tu boleh on. Sheila pun ada. Ustazah Sharifah, boleh ambilkan gambar? Boleh doktor. Okey kita mula ready ready 1. Okey saya take gambar. Okey 1 2 3. Okey lagi sekali. Okey. Okey, 1
2, 3. Okay. Kristal. Okay, boleh freestyle dulu. Okay. Okay. 1, 2, 3. Alright. Okey. Okay dah. Okey. Okey. Soalan dah. Semua. Terima kasihlah kepada pihak Laduni. Okay. Dan juga semua ketua-ketua pembina Puan Infa, terima kasih juga temukan kita, mana tahu ada rezeki yang baik, mana tahu ada keberkatan daripada perjumpaan kita pada hari ini. So terima kasihlah saya ucapkan kepada semua ketua-ketua pembinaras, setiausaha, Puan Ayu, timbalan saya pun ada kat sini semua. So terima kasih Encik Firhan juga tim lah tadi Ya. Okay, bersama-sama kita. So insyaAllah ada ruang dan peluang kita akan jumpa lagi insyaAllah. Okay. InsyaAllah. So, Terima kasih semua. Okay. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Selamat berpuasa. 2 minggu Selamat lagi. puasa. Oh, sebelum puasa ni tak ada jumpa lagi lah Ya. Sebelum puasa tak adalah nak jumpa Tengoklah kita buat surat dulu Atta. Kalau sempat baik. kita boleh tu. Baik, okay. Ya. So terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua.